KPM. Hai, pokok. Yang tinggal anak pokok. Pokok renek kecil macam ni. Pokok-pokok dekat hutan pun semua kena tebang. Macam manalah generasi muda kita nanti Hai, sebab itulah kita ni kena lahirkan pemimpin yang bertanggungjawab kepada alam sekitar. Tapi macam mana nasib baik saya kenal Cikgu G. Jom kita saksikan Profil Guru. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton di DTV KPM untuk slot pada hari ini Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, hos anda, Din. Dan hari ini saya bersama dengan Cikgu S. Ganesan. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Cikgu, selamat datang ke set penggambaran kita pada hari ini. Hari ini Cikgu kita ada misi yang besar untuk bagi penerangan berkenaan dengan Kelab Duta dan Rimba, betul Cikgu? Ya, betul. Kelab Duta Rimba dan mungkin murid-murid ataupun mungkin ada ibu bapa yang sedang menonton ketika ini. Duta Rimba macam pernah dengar, macam tak pernah dengar. Sebab itulah kita bawa Cikgu S. Ganesan ataupun Cikgu G, sebenarnya nama gamer Cikgu Ya. Cikgu G boleh tak ceritakan sikit sebenarnya mungkin sedikitlah sejarah penubuhan Kelab Duta Rimba ni Cikgu? Boleh. Sebenarnya Kelab Duta Rimba ni adalah dimulakan dengan nama program yang kita panggil dia program Jungle Ambassador. Jadi selepas beberapa kawan-kawan lain berpindah ke sekolah, kami bercadang untuk menubuhkan kelab di bawah Kelab Duta Rimba untuk melaksanakan beberapa aktiviti yang berteraskan kepada murid sekolah. Jadi bermula daripada 2015 kita telah berdaftar di bawah ROS untuk membuat pendaftaran dan sebagainya. Okey, itu dia. Tapi kan Cikgu nak tahu juga, saya tertanya, penubuhan Kelab Duta Rimba ni sebenarnya untuk kita menjaga hutan ke, rimba kita ke, ataupun macam mana Cikgu? Apa sebenarnya tujuan penubuhan kelab ni? Baik, sebenarnya tujuannya ada dua perkara yang penting. Yang pertama ialah untuk mewujudkan kesedaran kepada anak murid, dan yang kedua ialah melatih murid-murid supaya mereka mendapat melaksanakan aktiviti yang berteraskan alam sekitar di peringkat tempatan dan juga di peringkat antarabangsa dengan berteraskan elemen teknologi dan juga alam sekitar. Wow, yelah sekarang ni dunia digital teknologi kan adalah ada elemen teknologi diserapkan untuk kita menjaga alam sekitar kita, dan sangat-sangat menarik tujuan penubuhan Kelab Duta Rimba ni. Tapi kan Cikgu, setiap apa penubuhan sekalipun kan mesti ada visi, ada misinya. Apa pula sebenarnya misi dan visi penubuhan Kelab Duta Rimba ni Cikgu? Mungkin boleh kongsikan? Baik, setelah kami berbincang, kami dapati kami telah memilih misi dan visi untuk Kelab Duta Rimba. Yang mana di antara misinya ialah untuk melatih golongan muda yang berumur 7 hingga 17 tahun mengenai tentang kemahiran kepimpinan dan organisasi serta kepentingan pemeliharaan rangkaian alam semula jadi. Itu misinya. Baik. Kalau kita lihat kepada visinya, ialah untuk mendidik dan membangunkan golongan muda untuk menjadi pemimpin yang berkualiti. Ini bertentang dengan teras pendidikan kita dan bertanggungjawab dalam membangunkan alam sekitar yang mampan. Saya ingin teraskan iaitu mampan. Itu yang paling penting. Baik, alam sekitar yang mampan, itu dia tujuan
misi dan juga visi. Ya. Mungkin cikgu saya tengok ni ada murid-murid yang macam dah berminat nak menjadi ahli kelab duta rimba ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan macam mana nak menjadi ahli kelab duta rimba ni, cikgu? Baik, sangat mudah. Berdasarkan kepada kami pun kelab yang berteraskan kepada teknologi. Okey. Jadi kami telah mengambil keputusan untuk pendaftaran dibuat melalui online saja. Iaitu mudah. dengan pergi ke layari www.jungleambassador.org dan kena pastikan hanya ibu bapa saja yang boleh mendaftarkan kerana anak-anak di bawah 18 tahun perlu mendapat kebenaran ibu bapa. Okey, walaupun ada murid-murid yang mungkin sekarang ni sudah menonton boleh pakai internet komputer sendiri, tetap juga cikgu dari Boleh. ibu bapa. Boleh, tetapi tunggu sehingga bulan 1 April baru kita akan mulakan pendaftaran bagi tahun 2023. Dan untuk makluman, kalau ibu bapa yang masih kurang mahir tentang teknologi boleh meminta bantuan melalui pihak sekolah. Pihak sekolah boleh mendaftarkan bagi pihak ibu bapa dengan mengisi borang kebenaran ibu bapa. Okey, tak menjadi masalah. Ya. Maksudnya murid-murid kalau ibu bapa tak boleh tolong isikan, bolehlah ibu bapa merujuk kepada pihak sekolah. Tapi kan cikgu, saya tertarik dengan apa ni cikgu di hadapan saya ni. Baik. Bagi murid yang berjaya ataupun berminat ataupun mendapat kad keahlian, kita akan berikan mereka digital card. Iaitu mereka ada nama, kita ada ID number yang tersendiri yang dimiliki hanya kepada murid tersebut. Okey. Dan kita ada validnya selama 1 tahun. Dan kita ada school code ataupun kod sekolah supaya kita kenal pasti murid ni datang daripada sekolah mana. Dan disertakan dengan nama sekolah sekali. Dan tambahan kita ada barcode. Jika kita ada aktiviti di luar bilik darjah ataupun aktiviti di luar, kita akan gunakan barcode ini untuk mengambil kedatangan ataupun kita masukkan elemen pemarkahan dengan menggunakan barcode. Okey, imbas je barcode, mudah. Imbas saja. Ini untuk murid, untuk guru cikgu. Untuk guru sebenarnya kita membuka kepada sukarelawan. Okey. Jadi kadang-kadang guru-guru tidak ada banyak masa untuk menjadi ahli dan tergiat. Tetapi kita memberi peluang untuk menyertai sebagai sukarelawan dalam Kelab Duta Rimba dengan membuat pendaftaran melalui jungleambassador.org. Akan mendapat kad yang begini rupanya. Okey. Kad digital dengan cikgu kan? Kad digital. Kad digital macam ni rupanya ya, murid-murid, untuk guru ataupun sukarelawan je Ya. Kalau macam saya nak masuk cikgu, Boleh. Jadilah sukarelawan. Kalau saya mendaftar, saya pun mendapat juga kad ini. Betul. Wah. Tetapi mesti 18 tahun ke atas. Okey, masih 18 tahun ke atas. Sekali lagi adik-adik yang murid-murid yang berumur 7 hingga 13 tahun, maksudnya darjah 1 cikgu, Darjah 1 ya. sehingga tingkatan 5. 5. Ya. Oh, baik. Jadi kalau selepas 17 tahun mereka berminat, boleh daftar menjadi sukarelawan. 18 tahun ke atas. Baik, tapi kan cikgu, saya tertanya-tanya juga, sebenarnya kelab Duta Rimba ni memang dah ada di setiap sekolah ke ataupun macam mana cikgu? Baik, setakat ini belum lagi secara resmi diwujudkan dalam PJSK. Tetapi aktiviti yang kami rancang adalah melalui kelulusan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana murid yang menyertai layak untuk mendapat markah PJSK dengan menepati syarat-syarat yang ditetapkan. Okey, maksudnya kelab ni akan dijemput ke sekolah cikgu Ya. Wow, maksudnya ada banyaklah aktiviti-aktiviti nanti yang berkenaan dengan alam sekitar dibuat di sekolah menerusi kelab Duta Rimba. Duta Rimba. So maksudnya walaupun murid-murid tu nanti ada contoh persatuan unit pun pengakap ke di sekolah ataupun dia mengumumkan Sautan Bulan Sabit Merah pun boleh juga cikgu. Boleh. Kita buka kepada semua untuk dan aktivitinya bukan hanya berlaku di sekolah tetapi juga berlaku di rumah. Nanti kita akan tengokkan apakah aktiviti yang boleh dibuat di rumah. Okey, sebenarnya ada banyak aktiviti yang Cikgu dah kongsikan kepada saya tadi yang akan murid-murid ataupun para sukarelawan buat di bawah kelab Duta Rimba ni, bukan sekadar di sekolah.
di peringkat tempatan, tapi juga di peringkat antarabangsa. Tadi seronok saya bercerita dengan Cikgu Ji yang dia dah pergi ke luar Malaysia atas nama ahli kelab Duta Rimba ni. Baik, kita akan berhenti rehat dulu. Kita akan sambung selepas ini. Terus menonton Didik TV KPM. Ya, murid-murid sedang menonton Didik TV KPM untuk slot kelab dan persatuan hari ini bersama dengan saya Din, host anda, dan juga Cikgu Ji. Untuk kita perkenalkan kepada murid-murid dan juga penonton di rumah berkenaan dengan kelab Duta Rimba. Dan tadi dah bercerita pasal pengenalan. Ini kita nak tahu Cikgu, apa sebenarnya aktiviti-aktiviti kelab Duta dan Rimba ni Cikgu? Boleh tak Cikgu bagi penerangan? Boleh. Sebenarnya aktiviti ni kita dah buat daripada 2015. Lama dah. Jadi saya boleh bagikan kepada dua. Okey. Apa yang berlaku sebelum PKP dan apa yang berlaku semasa PKP. Wah, okey, kita nak Jadi dengar kita dulu ada yang dua aktiviti yang boleh saya bercerita. Yang sebelum PKP dulu. Cikgu. Sebelum PKP. Okey. Baik, sebelum PKP kita pergi ke Itali. Wow, sebelum PKP kelab Duta Rimba sampai ke Itali. Ya. Buat apa Cikgu? Takkan makan pasta je. Jadi kalau cerita pasal Itali, apa yang akan terlintas? Itulah, bila Itali tadi saya teringat pasta. Makanan je saya Makanan ni. je. Makanan je. Bagaimana dengan tempat sejarah? Apa dekat Itali Saya bagi clue. Colosseum, Okey, melawat situ ke? melawat. Wah, hebatnya. Tapi itu sebelum PKP dah Cikgu. Ya, sebelum PKP. Selain daripada tu Cikgu? Kita pergi melawat Maranello. Okey. Iaitu tempat membuat kilang Ferrari. Kereta Ferrari. Kita pergi ke Venice. Pulau Venice untuk melihat gondola dan sebagainya. Tetapi Okey. tujuan utama pergi ke Itali ada kaitan dengan alam sekitar. Okey. Cuba teka. Apa kita nak buat dekat Itali dengan alam sekitar? Kita bawa pokok dari Malaysia pergi Itali je tu? Kita tak bawa pokok, Tak bawa pokok. Benih. tapi kita bawa produk daripada Malaysia. Apa dia Cikgu? Baik, untuk makluman kita perkenalkan kelapa sawit. Kita kenalkan kelapa sawit. Ini adalah biji sawit yang mana kita memberitahu kepada di Itali, di sekolah-sekolah sana, bahawa biji sawit ini adalah makanan yang berkhasiat, makanan yang memberi tenaga, makanan yang sangat berkhasiat untuk siapa yang menggunakan minyak sawit untuk masakan. Dan tak silap saya, di Itali Nutella pun menggunakan minyak sawit sebagai produk di dunia sekali. Baik, ini adalah minyak sawit yang kami memperkenalkan di Itali. Wah. Itu tanya tadi apa yang kami bawa. Ya. Sekarang saya nak cerita apa yang kita belajar di Itali. Apa dia Cikgu? Kan apa? Take away lah orang kata. Baik. Untuk makluman, sebenarnya bila cerita pasal Itali, orang hanya tahu pasal Rom, pasal gondola dan sebagainya. Tapi tahukah anda semua, di Itali kita ada satu tempat yang dipanggil Badia Portalia. Badia Portalia. Ya. Apa tu? Istimewa tempat ini ialah dia terletak di satu pergunungan yang mana 1000 tahun dahulu kawasan pergunungan ini telah pokok-pokoknya telah ditebang. Dibotakkan kawasan Sebab tu. masa zaman Renaissance mereka menggunakan kayu balak untuk membuat kapal dan untuk membuat gereja dan sebagainya. Jadi semua pokok-pokok telah pun ditebang. Jadi kawasan tu luas lah. Luas. Tetapi apa yang berlaku ialah apabila mereka menimbul kesedaran, mereka telah menanam semula pokok di kawasan pergunungan. Setiap batang pokok yang ditanam adalah ditanam oleh manusia, yang mengambil masa 1000 tahun untuk mendapatkan balik persekitaran. Dan bila kami pergi ke sana, persekitaran itu telah di-restore balik, telah dia dapat balik dah. Dan kita telah ada kehidupan dan ada lebih kurang 600 keluarga yang tinggal di situ. Jadi apa yang kita belajar ialah kita belajar bagaimana mereka membuat preservation. Mereka menjaga hutan yang telah musnah 1000 tahun, yang mana dilakukan oleh pihak monasteri, iaitu satu pihak yang menjaga tentang perhutanan. Jadi inilah yang kita belajar, dan kita berjaya melihat dokumentasi yang berusia 1000 tahun. Dokumentasi berusia 1000 tahun. Bayangkan buku yang kita nak tengok yang berusia 1000 tahun. Wah, jadi ilmu yang dapat di Itali tu
boleh dibawa ke Malaysia, boleh dipraktikkan lah kan cikgu. Ya, sebab bila kita melibatkan alam sekitar, mungkin satu hari nanti kalau kita tidak jaga dengan betul, alam sekitar akan hilang. Pokok-pokok akan hilang. Jadi kita perlu menimbulkan kesedaran supaya kita belajar daripada negara Itali bagaimana kalau pokok yang dah jangan ditebang tetapi boleh dihidupkan semula dan telah dibawa kembali persekitaran alam sekitar sesuai dengan keadaan di sana. Baik, itu antara aktiviti sebelum PKP. Ya. Ada lagi tak cikgu? Ada. Saya cemburu betul dengarlah aktivitinya sampai ke Itali tu. Jangan terkejut kalau saya mengatakan sebelum PKP kita menanam pokok bersama dengan tentera US. Uish, dengan tentera Amerika Syarikat. Dengan tentera Amerika Syarikat. Tanam pokok. Tanam pokok. Wah, tentera US tanam pokok. Dekat mana cikgu? Dekat Malaysia ke? Di Taman Bukit Maluri di Setapak. Okey, di Kuala Lumpur. Ya, apa yang berlaku ialah biasanya pihak tentera Amerika akan membuat latihan kerjasama. Jadi mereka membawa kapal perang. Okey. Mereka membawa kapal yang contohnya kapal Mercy yang mana membawa tujuan perubatan. Yang mana kapal itu dijadikan sebagai hospital. Okey. Jadi pada masa yang sama tentera US ini kami jemput untuk bersama-sama dengan murid-murid sekolah untuk tanam pokok supaya kita anggapkan biarlah kita membesar bersama-sama dengan pokok tersebut. Okey, itu aktiviti sebelum PKP. Ya. Okey, tapi lepas tu kan COVID melanda dunia, lepas tu kita PKP, kita tak boleh dah cikgu pergi Itali, kita tak boleh dah nak jemput orang luar masuk ke negara kita sebab sempadan kan ditutup. Apa aktiviti kelab Duta Rimba ni cikgu? Itulah satu cabaran yang kami telah menyaut bagaimana budak-budak sekolah boleh terlibat di dalam aktiviti co-curriculum pada masa yang sama mereka layak untuk mendapat markah PGSP. Okey. Jadi antara aktiviti yang kami telah rancang ialah Grow Rimba. Okey. Grow Rimba tu aktiviti macam mana cikgu? Grow Rimba ini adalah satu aktiviti kita menggunakan pokok neem, pokok neem yang mana murid-murid akan menjaga pokok neem di rumah. Okey. Sepanjang PKP murid-murid akan menjaga, tetapi bukan hanya menjaga menyiram air saja, kita ada elemen teknologi. Okey. Ini ke cikgu? Ya, Pokoknya? ini adalah pokok neem. Okey, boleh tak kita buat demonstrasi penanaman pokok ni? Baik. Biasanya kalau kita nak tanam pokok, apa yang patut kita kena buat? Kena ada pokok, kena ada alat, kena ada sarung tangan. Sarung tangan. Betul Betul? tak, cikgu? Baik. Boleh kita Tanah. mulakan? Boleh cikgu. Baik. Mula-mula sekali, mungkin saya Encik yang boleh. Saya yang buat. akan melakukan. Saya yang buat. Okey. Baik cikgu. Baik, untuk makluman, aktiviti ini dibuat di sekolah tetapi pihak kami telah memberi taklimat secara online kepada murid-murid melalui YouTube dan sebagainya, telah memberi penerangan. Baik, yang pertama sekali apa yang kita kena buat? Okey, Kita masukkan okey cikgu. ya, kita masukkan fiber dulu. Fiber dulu. Masukkan sedikit di dalam pasu. Baik. Betul cikgu. Ya, cukup saya rasa. Ini dipanggil kokopit. Okey. Kemudian kita masukkan tanah sedikit lah. Masukkan tanah sedikit saja. Okey. Okey. Dan selepas itu, baik. Ini caranya. Macam mana kita nak pokok? Baik, ada dua cara. Satu, pokok ni kita boleh potong plastik ni dengan pindahkan seperti ini. Tapi kalau yang ni tinggi sangat, kita boleh potong, kita boleh keluarkan. Okey. Kita boleh keluarkan. Itu satu cara. Satu lagi cara ialah kita boleh potong di sini. Okey. Tetapi kalau gunakan cara yang pertama tadi, kita dapat menjimatkan plastik. Kita boleh gunakan balik plastik. Okey. Dah lebih Kalau mudah kot cikgu. kalau kita dah buat begini, kita potong, kita tak boleh gunakan balik Ya, plastik. dah plastiknya. Okey. Okey, ni kita Jadi gunting. dia nak gunakan cara mana? Gunting? Gunting lah. Okey, kita gunting. Saya takut tak jadi yang cara terbalik tu cikgu. Ya. Murid-murid di rumah kalau nak menggunakan gunting, Ya. kena berhati-hati. Kena berhati-hati dan pastikan di bawah bimbingan ibu bapa. Okey. Betul cikgu sebab ni? Ya, betul. Baik, kena keluarkan. Ingat, jangan tanam bersama dengan plastik. Okey. Kena keluarkan plastik dahulu. Baik, boleh masukkan dalam pasu. Baik. Baik, sekarang boleh masukkan tanah yang terlebih tadi. Okey. Boleh masukkan. Pastikan tanah tu jangan melebihi daripada batang pokok yang ada di sini.
nanti dia akan lemas. Jadi ikut saja dia punya level yang dia Okey, kita ikut. tambah. Ya, tambahkan. Wah, ini biasa berkebun ni Cik Din. Biasa. Saya Ya. berkebun di hutan. Berkebun di hutan ya. Baguslah. Saya harap lebih ramai lagi akan tanam pokok. Betul, sebab ialah kadang-kadang pokok kita banyak ditebang. Ya. Dekat rumah lah kita mulakan di rumah lah. Kita kan, mulakan kan? di rumah. Sebab itu program ini kita mulakan di rumah. Saya rasa dah cukup. Baik. Okey. Sekarang ini kita dah tanam pokok. Di mana letaknya elemen teknologi ni? Ya, kat mana dia? Ya. Ha. Baik. Untuk makluman, kita bekerjasama dengan DTM Kudai. Okey. Mereka ada satu software ataupun aplikasi dipanggil Jotri. Okey. Apa yang perlu dibuat ialah muat turun aplikasi tersebut, Jotri, aplikasi Jotri. Jotri, dan perlu printkan QR code yang dipamerkan di sini, Okey. dan gunakan kabel tie. Okey, ni dulu. Kabel tie. Okey. Okey, cuba masukkan kabel tie dan pada pokok tersebut. Baik, agak-agak kenapa kita letak QR code di sini ya? Okey. Bagus. Nampaknya saya kena bagi hadiah lah sebab berjaya meletakkan QR code. Ini dia. Saya bagi satu Wah, lencana. terima kasih. Ada hadiah lencana. Lencana sebab berjaya. Baik. Bagaimana QR code ini digunakan ialah gunakan aplikasi Jotri, hanya perlu scan dan perlu update mengenai maklumat pokok tersebut. Okey. Contoh, Maksudnya juga ambil telefon kita Ya. yang dah dimuat turun aplikasi Jotri. Jotri, kemudian scan scan dan kita masukkan maklumat nama pokok, nama pokok, kita masukkan berapa tinggi pokok berapa tinggi pokok dan okey. sebagainya. Apa yang Okey. kita buat ialah setiap pagi murid-murid akan siram air. Bila siram air di aplikasi tersebut perlu update siram air. Bagus. Okey. Bagus kita dah siram air. Jadi semua aktiviti penjagaan pokok ni juga kita letakkan. Letakkan dan pelaporan perlu dibuat melalui apps Jotri, iaitu merumput, membaja dan sebagainya. Baik, itu dia sangat-sangat menarik aktiviti yang cikgu kongsikan. Ya. Sebelum PKP dan juga selepas PKP, waktu PKP ni kan cikgu kan? Ya, waktu PKP. Waktu PKP. Dan berlaku di rumah. Di rumah. Di rumah. Baik. Dan masih lagi boleh mendapat markah PAJC daripada kita. Wah, baik murid-murid, mesti ada yang nak pergi tanya ibu bapa ada tak pokok untuk ditanam di rumah. Kita boleh rehat dulu terus menonton Didik TV KTM. Ya, murid-murid, macam mana? Adakah terdetik hati ataupun perasaan tu nak mendaftar sebagai ahli kelab Duta Rimba? Dan bersama dengan saya, Din, host anda hari ini bersama dengan Cikgu G. Dah bagi tahu macam-macam penerangan aktiviti di dalam kelab Duta Rimba ni. Tapi kan cikgu, kelab Duta Rimba ni takkan aktivitinya semua berkenaan dengan pokok, nak tanam pokok. Apa lagi cikgu aktiviti selain tu? Baik, sebenarnya apabila kita menceritakan tentang alam sekitar, dia hanya tidak melibatkan hanya pokok sahaja. Okey. Tetapi dia juga ada melibatkan elemen-elemen lain. Jadi semasa PKP itu saya telah memikirkan apakah lagi aktiviti yang boleh menyentuh mengenai alam sekitar. Okey. Pada masa yang sama, murid-murid boleh menjalankan aktiviti bagi mendapatkan markah PAJC di rumah. Okey. Baik, antara program yang dijalankan ialah ini dia. Pertandingan kecekapan tenaga elektrik di rumah. Pertandingan kesedaran kecekapan tenaga elektrik di rumah. Baik. Macam mana cikgu pertandingan tu cikgu? Ya, pertandingan ini sangat-sangat mudah Okey. dan semua murid boleh menyertai pertandingan ini sebab saya percaya semua rumah ada elektrik. Betul. Semua rumah ada elektrik sebab nak cas telefon dan sebagainya. Baik, bagaimana kita menjalankan pertandingan? Sangat mudah. Murid-murid hanya perlu membuat kecekapan penggunaan tenaga elektrik. Kenapa saya kata cekap? Saya tidak menggunakan jimat. Sebab kalau kita berjimat, itu lain bermaksud. Tapi kalau kita cekap, kita menggunakan elektrik tetapi menggunakan dengan cekap. Itu maksudnya. Jadi apa yang berlaku ialah murid-murid hanya berikan nombor akaun elektrik di rumah dan kena masukkan bil elektrik
nyatakan berapakah kilowatt yang digunakan. Okey. Jadi mereka masukkan pada bulan April, pada bulan Mei, pada bulan Jun, Julai, Ogos dan September. Okey. Baik, apabila kita kutip saja data-data, pada masa itu kita akan tengok berapa banyak pengurangan yang telah dibuat oleh peserta tersebut daripada bulan April sehingga ke bulan September. Oh, maksudnya kena ada nampak penurunan, cikgu. Ya. Sekurang-kurangnya 10%. Okey. Baru kita boleh dianggap sebagai masuk dalam kategori pemenang. Dan untuk makluman, program ini adalah mendapat sedikit tajaan daripada TNB, di mana mereka telah memberi penyumbang pada hadiah kepada pemenang-pemenang. Dan bukan saja mendapat sijil untuk penyertaan dan sijil pencapaian, tapi juga boleh mendapat hadiah. Ini antara aktiviti yang dijalankan semasa PKIT. Okey. Jadi kita dah ada pemenang dah pula kan, cikgu? Dah ada. Rasa macam nak buat lagi lah, sebab saya pun nak juga turut serta dengan pertandingan yang sangat-sangat menarik ni. Rupanya dari segi penjimatan tenaga elektrik pun kita boleh menjaga alam sekitar juga. Ya, sebab setiap penggunaan elektrik dia akan menyumbang kepada karbon di dalam atmosfera kita. Jadi kalau kita pandai cekap menggunakan tenaga elektrik, maka kita sebenarnya membantu untuk mengurangkan karbon di atmosfera kita. Baik, itu antara contoh aktiviti semasa PKP. Dan ada lagi tak, cikgu? Selain daripada pertandingan ni, aktiviti-aktiviti dalam Kelab Duta Rimba ni? Ada. Seperti saya kata tadi, bila menyentuh alam sekitar, dia hanya tidak melihat kepada pokok sahaja. Pokok sahaja. Dia juga melibatkan tenaga elektrik. Dan satu lagi ialah mengenai pemakanan yang sihat. Pemakanan pun ada kena-mengena, cikgu, dengan alam sekitar? Ya, sebab apabila kita makan dengan makanan yang betul, dengan cara yang betul, sebenarnya kita menjaga kesihatan kita. Pada masa yang sama juga, pemakanan yang betul kita mengurangkan makanan supaya tidak membazir. Okey, sebab ramai ni murid-murid yang membazir, ambil makan suka hati, lepas tu tak habis, buang mengatakan. Buang. Okey, tambahan pula kita ada pertandingan ini, kita masukkan elemen-elemen suku-suku separuh. Okey. Mungkin pernah dengar apa itu suku-suku separuh. Jadi program ini adalah di bawah bantuan kita mendapat hikmat nasihat daripada Kementerian Kesihatan, yang mana mereka memberi maklumat tentang penjagaan pemakanan yang sihat. Sebenarnya bila melibatkan alam sekitar, bukan hanya kepada pokok saja, tetapi dengan diri kita sendiri. Jadi menarik. Saya percaya semua orang pernah dengar apa itu suku-suku separuh. Ya, cikgu. Mungkin saya boleh uji Cik Din. Boleh tak saya nak tahu setakat mana Cik Din faham mengenai suku-suku separuh? Suku-suku separuh tu, cikgu, yang pembahagian dalam pinggan makanan kita. Ya. Selalu kita letak nasi yang separuh. Tapi pembahagian tu sebenarnya yang separuh tu ialah macam sayur-sayuran, buah-buahan. Suku tu pula macam protein dan juga nasi, karbohidrat. Ya. Tetapi ini adalah cara pemakanan yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan, iaitu suku-suku separuh. Jadi saya rasa untuk penerangan lebih lanjut tentang suku-suku separuh ni, boleh tak kalau saya suruh Cik Din buat satu aktiviti? Boleh, cikgu. Saya nak tengok macam mana, betul ke tidak yang dimaksudkan suku separuh. Okey. Apa yang separuh, apa yang suku. Baik, ini adalah contoh makanan juga. Saya akan lekatkan di pinggan suku separuh. Okey, mari saya tengok. Ada baik, kita tengok ikan, ada buah, ada sayur. Okey, sekejap. Jadi saya akan lekatkan sayur dekat pinggan separuh, buah. Okey, lagi. Ada apple. Banyak juga, cikgu kan? Makanan cikgu bawa. Adakah anda pasti? Sekejap, cikgu. Saya boleh ubah, cikgu kan? Boleh. Okey. Letak dululah. Ini apa ni, cikgu? Ayam kan, cikgu? Ayam. Okey. Sekejap. Oh, bagus, Din. Cepat. Murid yang cekap. Ini apa? Nasi. Ya. Betul tak, cikgu? Baik, kita tanya murid-murid. Betul ke
apa yang diletakkan pada suku-suku separuh. Hai, cuba kita tengok balik pada ruangan separuh. Boleh tahu tak yang mana paling lebih sekali kita makan? Yang disarankan sayur, buah. betul. Itu adalah saranan supaya lebihkan makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Bagaimana dengan suku-suku? Suku untuk sumber protein, karbohidrat separuh, begitu juga dengan ni cikgu, ikan, daging Dan sebagainya. Jadi kita perlu kurangkan pengambilan karbohidrat, kita perlu kurangkan pengambilan roti dan nasi, dan kita jadikan portionnya hanyalah suku sahaja. Dan juga makanan protein seperti ikan, ayam dan sebagainya, kita ambil hanya portion yang suku sahaja dalam pinggan tersebut. Manakala selebih separuhnya kita masukkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Itulah dimaksudkan dengan suku-suku separuh. Baik, apabila kita menceritakan tentang suku-suku separuh, saya ingin tunjukkan bahawa di sini kita tunjukkan poster yang telah kita laksanakan, iaitu Sihat Rimba. Kalau kita lihat di sini, pertandingan ini bertumpu kepada BMI murid tersebut. Kita lihat di sini ada beberapa kategori. Kategori kita melihat BMI ini dikira ya. Kita mengikut kepada saranan daripada WHO. Kalau kita mengira BMI untuk dewasa dan kanak-kanak berbeza. Berbeza, tak sama. Baik, untuk kanak-kanak kita gunakan paduan daripada WHO. Baik, apa yang kita lihat adalah ada 5 kategori. Kita ada kategori murid kurus, kita ada kategori murid berat badan, kita ada kategori normal, dan juga kurus teruk, dan juga murid obes. Ini adalah kategori. Baik, murid hanya perlu mengira BMI dan kita akan kategorikan dia duduk di dalam kategori mana. Dan pada bulan Oktober, kita akan lihat balik adakah dia masih lagi dalam kategori yang sama, adakah dia telah meningkat, ataupun dia telah daripada kurus telah menjadi gemuk, ataupun daripada gemuk menjadi kurus. Jadi murid yang berjaya mendapat BMI yang normal, kita anggap dia termasuk dalam kategori calon pemenang. Maksudnya misi ni adalah untuk murid-murid mendapatkan BMI normal. Maksudnya daripada BMI murid obes tu pergi ke normal, yang kurus teruk tu pergi kepada normal. Baik, bagaimana ialah yang disarankan dengan suku-suku separuh. Kalau dia mendapat BMI yang tidak baik, amalan suku-suku separuh untuk berbalik kepada yang normal. Satu aktiviti pertandingan yang sangat-sangat menarik. Saya rasa cikgu patut bagi saranan untuk buat contoh pertandingan tadi, buat lagi untuk tahun 2023 kan cikgu kan? Itu termasuk dalam kami punya perancangan. Dalam perancangan, kita harap kalau tiada apa-apa halangan, mungkin kita akan laksanakan program 2. Dan untuk makluman, benda ini terbuka kepada semua murid tahun 4 sehingga tingkatan ini. Jadi murid-murid boleh bersedia dah. Tapi sekarang ni kita nak berehat seketika, terus bersama dengan kami di Didik TV ATM. Hai adik-adik, okey ke tu? Bersama dengan saya Din, host anda, dan bersama dengan Cikgu G hari ini untuk slot kelab dan juga persatuan. Satu kelab yang sangat-sangat menarik. Saya tak sabar untuk buat pendaftaran bulan April nanti untuk kelab Duta Rimba. Dan dah dikongsikan macam-macam aktiviti yang menarik di dalam kelab ini. Tapi mungkin ada di antara murid-murid yang mungkin tak dapat lagi cikgu apa sebenarnya faedah apabila kita menyertai kelab Duta Rimba ni. Mungkin Cikgu G boleh bagi penerangan sikit. Pertama sekali saya nak beritahu, Cik Din tak boleh masuk. Sebab dia hanya kepada murid yang bawah 18 tahun. Kalau Cik Din umur 17 tahun boleh masuk. Tapi dah terlajak. Okey, baik. Tapi tak apa, Cik Din boleh masuk sebagai sukarelawan. Saya nak masuk sebagai sukarelawan sebab dia akan membantu anak-anak itu juga. Jadi murid-murid nanti bila saya dah jadi sukarelawan, kita berjumpa di dalam kelab. Ada peluang untuk berkhidmat. Baik.
menyentuh kepada faedah. Kalau kita tengok apakah faedah-faedah yang kita dapat daripada aktiviti-aktiviti yang kita buat. Yang pertama saya beritahu, kalau contohnya kita membuat lawatan ke Itali. Saya lebih suka menggunakan perkataan melawat sambil belajar. Yang mana kita diterangkan tentang persekitaran di luar negara, kita diterangkan tentang cara-cara mereka menjaga hutan dan sebagainya. Pada masa yang sama juga kita membawa faedah kepada negara. Contoh, kita membawa tentang buah kelapa sawit, biji sawit, minyak sawit dan sebagainya. Kita memperkenalkan. Seperti saya kata tadi, penduduk yang 600 orang belum pernah, tidak tahu di mana adanya Malaysia. Tetapi dengan kehadiran kami di sana, mereka telah melihat di peta, oh di sini adanya di Malaysia. Itu yang kita dapat perkenalkan. Walaupun satu yang sedikit, tetapi sekurang-kurangnya mereka tahu di mana Malaysia itu berada. Kenal Malaysia. Dan seterusnya faedah kepada negara ialah kita menggalakkan pelancong-pelancong daripada Itali. Bila mereka tahu mengenai negara kita dan mereka tahu melalui murid-murid sekolah kita, mereka akan datang. Dan mereka boleh kata, kalau anak murid boleh datang, kenapa saya tak boleh pergi? Jadi dengan seorang murid, kita cuba tarik 10 pelancong datang ke negara kita. Ini antara sasaran kita. Yang mana pelajar-pelajar yang pergi, mereka telah membuat persembahan bukan sahaja di tempat Badan Pertalian, tetapi juga mereka telah mengadakan persembahan di kedutaan, mereka telah membuat persembahan di beberapa tempat. Jadi itulah kelebihan dia. Mereka membuat persembahan juga. Ya, ada persembahan kebudayaan. Dan ada murid kita yang menyanyi lagu Itali. Jadi mereka sangat mereka sangat terpegun bagaimana seorang daripada Malaysia boleh menyanyi lagu Itali. Sampai saya melihat ada parent ataupun penduduk yang dari sana yang menitis air mata. Lagu sedih. Dia nyanyi. Wah, selain daripada duta alam sekitar, boleh jadi duta pelancongan. Duta kecil pelancongan. Jadi sebab itulah kita membawa faedah. Kita mesti membawa faedah kepada negara. Baik. Seterusnya kita lihat faedah kepada murid. Apa yang murid boleh dapat dengan penglibatan dalam tenaga elektrik, dengan guru rimba dan sebagainya. Sebenarnya kita mengajar murid supaya mempunyai keyakinan diri. Dan untuk makluman, program ini bukan habis dalam masa 1 hari. Dia mengambil 3 atau 4 bulan. Dia menguji kesabaran. Dia menguji kesabaran, dia menguji keyakinan, dan pada masa yang sama mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkan segi pencapaian dan sebagainya. Dan mereka mendapat ilmu. Dan ilmu ini boleh digunakan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Ya, kan setiap aktiviti itu utama sekali. Contohnya pertandingan tadi, kesungguhan tu kan cikgu. Fokus untuk mencapai gol misi tu. Betul. Sebab contohnya kalau kita melihat kepada program Sihat Rimba, yang mana jika dia rasa dirinya adalah berat ataupun gemuk dan sebagainya, dengan menggunakan program ini, serampang 2 mata. Serampang 2 mata? Betul. Betul cikgu. Serampang 2 mata yang mana mereka cuba kuruskan berat badan, pada masa yang sama mendapatkan aktiviti co-curriculum dan juga mendapat markah PJSK untuk mereka. Itu yang cikgu kata serampang 2 mata. Terkejut saya dengar, cikgu terkejut. Sambil menyelam minum air. Kan kadang-kadang kita tak perasan pun sebenarnya aktiviti itu memberi manfaat 2 dalam 1. Kan terutama sekali yang saya suka tadi, jatuh pokok kita. Seperti yang saya suka tadi, pertandingan BMI itulah. Kadang-kadang bukan murid saja, ibu bapa pun sebenarnya tak perasan. Kadang-kadang anak-anak tu kurus teruk. Kadang anak tu jadi murid yang obes. Jadi dengan pelbagai aktiviti pertandingan tu lagilah. Bila ada pertandingan tu lagi kesungguhan tu tinggi. Sebenarnya pertandingan ini dia memberi motivasi kepada murid itu sendiri. Kalau dia masuk hanya sekadar masuk saja, dia tidak memberi motivasi yang tinggi. Jadi murid-murid biasanya dengan menganjurkan bentuk pertandingan, mereka akan berlumba-lumba di antara satu sama lain. Jadi di sini juga mereka nak show that kelebihan yang mereka ada, dan mereka boleh kata saya pun boleh berjaya. Dan dalam pertandingan ini kita melihat hampir beberapa peratus kita boleh melihat kepada perubahan yang berlaku pada murid dan sebagainya. Contohnya saya melihat kepada Gro Rimba, kalau kita lihat gambar-gambar yang kita tunjukkan,
yang mana murid merasa begitu gembira dengan pokok yang kecil masa mereka jaga. Selepas 5 bulan pokok tu lebih tinggi daripada mereka. Jadi mereka menunjukkan satu kepuasan dalam diri bahawa mereka menjaga pokok, yang mana kita telah mendidik mereka mengenai kasih sayang. Mereka memberi tanggungjawab kepada pokok. Inilah cara kita melatih. Dengan melalui seperti aktiviti ini, saya mohon kepada ibu bapa supaya melihat perkara ini lebih kepada melatih anak-anak ataupun murid-murid untuk menjadi seorang insan yang berguna, menjadi warga negara yang sihat, dan juga pada masa yang sama memberi faedah kepada negara. Ya, jadi kepada ibu bapa di luar sana ataupun cikgu-cikgu ataupun murid-murid, rasanya tak perlu dah fikir 2-3 kali nak masuk ke tak kelab ini, tapi saya rasa memang satu kelab yang sangat-sangat memberi manfaat kepada murid-murid di luar sana, sebab aktiviti dia bukan aktiviti sekolah tapi juga aktiviti di dalam negara sampai ke aktiviti luar negara. Agak-agak cikgu ada lagi tak nanti akan datang aktiviti seperti melawat macam di Itali? Ada. Kami sedang merancang satu program yang akan dibuat ke Scotland. Oh wow. Tetapi semasa PKP kita tak dapat laksanakan. Betul. Itu satu. Yang kedua, kita ada lagi satu program yang disarankan, iaitu melawat ke Amerika Syarikat bersama dengan US Navy. Kita telah mendapat sokongan daripada pihak kedutaan juga supaya kita membuat program kepimpinan. Ingat tak saya kata tadi kepimpinan? Ya. Di situ tentera Amerika, Navy di sana bersetuju untuk mengadakan 3 hari program untuk menjalankan kepimpinan. Dan pada masa yang sama kita akan melawat beberapa tempat di New York dan juga di beberapa tempat kawasan yang melibatkan tentang alam sekitar. Baik, itu di luar negara cikgu. Kalau di dalam negara cikgu mungkin pergi ke kalau di dalam negara yang setakat ini, kalau kita tidak ada penghalangan dengan PKP dengan syarat-syarat tertentu, kita ada beberapa program. Contohnya kita nak bersarankan program Kenali Malaysia Melalui Hutan. Okey. Jadi kita nak perkenalkan, sebab ramai lagi anak-anak kita yang masih belum kenal dan fungsi hutan itu sendiri. Di Malaysia kita ada banyak lagi hutan. Kita ada hutan taman negara, dan kita ada gua, kita ada macam-macam lagi tempat yang masih belum dikenali oleh masyarakat tempatan. Kan contohnya kalau macam di Langkawi pun sebenarnya ada banyak lagi tempat menarik selain daripada pantai kan cikgu? Ya, contohnya kita ada kita panggil di Langkawi Kilim. Dia ada tentang gunung yang gunung pasir. Biasanya kalau orang pergi Langkawi mereka naik cable car. Tapi mereka tahu tak yang kabel naik itu ialah gunung Mak Cincang. Gunung yang diperbuat daripada pasir, bukan daripada batu. Kita nak naik, tak saja. tahu pun. Dan geografi yang berada di Langkawi berbeza. Jenis tanah dan batu-batuan yang terdapat adalah berbeza dengan tanah besar. Baik. Jadi lain kali pergi ke Langkawi jangan hanya pergi shopping saja. Ada banyak lagi tempat-tempat yang menarik. Itu manfaatnya kalau menyertai kelab Duta Rimba. Baik cikgu, rumusan ringkas untuk apa yang telah pun kita terangkan kepada penonton murid-murid di luar sana. Baik. Secara rumusannya ialah penglibatan aktiviti adalah satu untuk menyeronokkan murid. Sebenarnya apabila kita mengajar murid, kita mendidik murid, kita kena masukkan elemen-elemen didik dengan menghibur. Dan pada masa yang sama, murid-murid rasa teruja dan juga menggunakan aplikasi teknologi. Ini sangat penting sebab sekarang murid-murid lebih suka bermain video game dan sebagainya. Dan kita jangan menghalang, tetapi kita transferkan energi yang mereka ada, knowledge yang ada mengenai teknologi kepada perkara yang lebih positif. Baik. Itu yang saran. Terima kasih banyak Cikgu Ji atas penerangan tentang kelab Duta Rimba ni. Semoga bila sampai waktunya nanti ramai murid-murid mendaftar sebagai ahli. Semoga berjumpa lagi. Terus menonton kelab dan juga persatuan di Didik TV KPM. Bye-bye.